game kita. Mesti kita menang report ke? Nak cari. Oh iyo, cepat ada. Mana lagi lain? Tahu kita je ni. Weh, jomlah balik. Dah lambat sangat ni. Jom. Jom kerja balik. Nanti housemate kunci. Itulah, tak bawa kunci ni. Okey. Jap. Shut down. Whip it. Brum. Like you know it's a shutdown. Start dah dia ni. Cool up, you know it's a shutdown. Objektif video kami adalah untuk memberi kesedaran kepada para pelajar tentang apa itu common sense dalam kehidupan. Objektif kami yang kedua adalah untuk memberitahu apa itu common sense dalam kehidupan kepada para pelajar. Yang terakhir adalah kami ingin mengelakkan persengketaan antara para pelajar kerana apabila mereka tidak mempunyai common sense dalam kehidupan, perbalahan sentiasa akan muncul. Tajuk yang saya akan bincang hari ini adalah tentang masuk common sense. Menurut bahasa Melayu pula, common sense membawa makna akal biasa, otak dan makna umum. Ada juga yang memberi makna deria umum, akal bistari dan deria am. Kalau dalam bahasa harian perkataan ini, membawa makna menggunakan akal dan fikiran untuk menyelesaikan sesuatu tugas atau membuat sesuatu tindakan. Pernah dengar istilah common sense? Secara falsafahnya, ia bermaksud keupayaan minda untuk melihat dan mentafsir perkara-perkara seperti pergerakan dan saiz. Ia adalah logik akal. Selain itu, ia juga membawa maksud rasa semula jadi manusia terhadap manusia lain dan masyarakat. Ia adalah cara dan keupayaan kita untuk hidup dalam sebuah masyarakat dengan harmoni. Atau dalam bahasa mudahnya untuk difahami, benda tu tak perlu suruh pun anda boleh fikir sendiri. Suasana kehidupan hari ini banyak menuntut mahasiswa dan mahasiswi untuk melakukan kebaikan yang sangat berkait dengan common sense. Hai semua, nama saya Shanmuga Priya Ilembur. Saya nak terangkan tentang ciri-ciri common sense. Terdapat banyak ciri-ciri common sense. Ciri pertama ialah lepas makan, kemas meja. Situasi ini sering dikaitkan dengan kedai makanan. Selepas kita selesai makan makanan kita, lebih baik untuk kita menyusunkan pinggan yang kita guna. Mungkin sesetengah orang beranggapan ianya tidak perlu sebab pekerja kedai makanan itu dibayar untuk buat kerja-kerja sebegitu. Namun, tidak salah rasanya jika kita bantu mereka. Ciri kedua ialah bantu orang melintas jalan. Sekiranya ternampak orang tua atau orang kurang upaya mahu melintas jalan, kita perlu membantu mereka untuk melintas jalan. Kita perlu memberhentikan kenderaan untuk biarkan mereka lalu dahulu. Ciri ketiga ialah kutip sampah. Kalau berjalan kaki di mana-mana tempat, perhatikan juga kenderaan kebersihan di kawasan itu. Jika ada sampah plastik, botol minuman, tisu dan sebagainya, kita perlu tolong kutip dan buang ke tong sampah yang berhampiran. Baiklah, saya akan mengatakan tentang faktor wujudnya orang yang tidak mempunyai common sense itu. Yang pertama, mereka tidak mempunyai penekanan ataupun didikan sejak kecil dari ibu bapa. Yang kedua, mereka tidak mempunyai rasa bertimbang rasa kepada orang lain. Dan yang ketiga, mereka berada di dunia mereka sendiri dan tidak peduli akan tentang orang lain di sekeliling mereka. Selamat sejahtera, nama saya Gayatin Krishnan.
Dan sekarang ni saya ingin menerangkan tentang cabaran yang dihadapi apabila pelajar universiti mengamalkan common sense. Baik, cabaran yang pertama adalah mendapat rakan sebilik ataupun rakan serumah yang tidak menjaga kebersihan. Sebagai pelajar universiti, kita mesti ada common sense bahawa mengamalkan kebersihan ataupun menjaga kebersihan dapat mengelakkan pelbagai jenis penyakit seperti malaria, denggi dan eczema. Sebagai pelajar universiti, kita kena ada common sense yang ni, bahawa apabila kita menjaga kebersihan, yang ni akan mengelakkan penyakit dan kita boleh hidup dengan sejahtera. Dan cabaran yang kedua adalah mendapat ahli kumpulan yang malas. Sebagai pelajar universiti, kita akan diberikan beberapa tugasan yang kena disiapkan dalam kumpulan. Apabila kita mendapat ahli kumpulan yang malas dan tidak membuat kerja dan selalu tangguhkan kerja, agak sukar untuk kita untuk menyiapkan tugasan tersebut. Dan cabaran yang ketiga adalah mendapat rakan-rakan yang mementingkan diri sendiri. Contohnya, kalau kita ada rakan yang mengalami yang tidak membawa dompet masa makan dan lepas tu kita bagi dia duit untuk beli makanan masa itu, dan sebelum tu pun kita akan bagi tahu dia yang kita ni kekurangan duit juga, dan dia kena ada common sense yang dia kena bagi balik duit tu. Tapi selalunya rakan-rakan macam tu yang selalu mementingkan diri sendiri tidak akan bayar balik duit tersebut, dan akhirnya kita yang susah. Salam sejahtera, nama saya Jyoti Ilanggo. Hari ini saya nak terangkan tentang langkah-langkah memperkasakan common sense dalam kalangan pelajar. Langkah pertama ialah ibu bapa. Ibu bapa berperanan untuk menjadi contoh, teladan dan sikap baik dalam membentuk anak-anak menjadi seorang insan yang berjaya. Seterusnya, langkah kedua ialah guru-guru di sekolah. Peranan seorang guru adalah guru perlu mengajar dan menunjuk ajar common sense semasa mereka belajar di kelas waktu PDPC. Guru perlu menerangkan dengan jelas tentang common sense, dan guru itu juga memberikan pelbagai contoh dan guru itu juga menguraikan contoh itu dengan tepat. Misalnya membuang sampah di dalam tong sampah. Kenapa buang sampah di dalam tong sampah? Kalau tidak membuang sampah, apakah kesan terhadap alam sekitar? Oleh itu, guru juga adalah salah satu watak utama untuk memperkasakan tingkah laku atau common sense seseorang pelajar. Sekian, terima kasih. Antara keburukan tidak mempunyai common sense adalah kita akan sukar mendapatkan pertolongan daripada orang lain. Hal ini kerana orang yang tidak mempunyai common sense sudah pasti akan dihindari dan tidak disukai oleh masyarakat. Selain itu, kita akan sukar untuk mendapat teman ataupun kawan kerana orang yang tidak mempunyai common sense sudah tentu akan membawa pengaruh buruk kepada orang di sekelilingnya. Seterusnya, keburukan tidak mempunyai sifat common sense adalah akan dipandang hina dan dibenci oleh masyarakat. Hal ini kerana orang yang tidak mempunyai common sense dianggap biadab dan tidak berilmu. Akhir sekali, keburukan tidak mempunyai common sense adalah hidupnya tidak akan aman dan tenteram kerana selalu menyusahkan hidup orang lain. Kesimpulannya, setiap pelajar haruslah mempunyai sikap common sense di dalam diri supaya hidup lebih tenang dan persengketaan dapat dikurangkan. Refleksi diri saya adalah setiap manusia harus mempunyai common sense. Tanpa common sense, perbalahan pasti akan berlaku kerana pihak yang terkesan akan berasa tidak selesa dan ragu-ragu untuk menegur pihak yang tidak mempunyai common sense. Selain daripada itu, pihak yang tidak mempunyai common sense juga akan menjatuhkan maruah diri mereka kerana semestinya orang lain akan judge diri mereka. Selain itu, kita sebagai pihak yang terkesan juga tidak harus memendam perasaan dan berasa ragu-ragu untuk menegur pihak yang tidak mempunyai common sense. Sebaliknya, kita harus menegur mereka dengan cara yang sopan dan juga terbaik. Kesimpulannya adalah setiap pihak harus mempunyai common sense
Dan pihak yang tidak mempunyai common sense haruslah memperbaiki diri mereka apabila mereka ditegur. Sekian daripada saya, terima kasih. Sebagai refleksinya daripada video ini, saya dapat tahu dan saya mempercayai bahawa pelajar universiti akan menyedari tentang kepentingan mengamalkan common sense dalam kehidupan seharian, dan mereka perlu mengamalkan common sense untuk mengelakkan pelbagai kesan buruk yang bakal dihadapi jikalau tidak mengamalkan common sense. Dan saya berharap video ini akan menolong pelajar universiti untuk mengelakkan kesan-kesan tersebut. Terima kasih. Berdasarkan projek yang telah kami laksanakan ini, apa yang saya boleh dapat ialah, pertama, kita haruslah mengelakkan diri daripada menjadi salah seorang golongan orang yang tidak mempunyai common sense. Dan yang kedua, kita haruslah mempunyai sikap bertimbang rasa dan peduli akan sekeliling agar kita tidak menjadi orang yang tidak ada common sense. Selamat sejahtera. Refleksi diri saya sepanjang projek ini berlangsung adalah kita haruslah mempunyai sifat common sense dalam diri masing-masing, kerana sifat ini amatlah penting terutamanya sebagai seorang pelajar. Hal ini kerana sebagai pelajar universiti, kita hidup secara bermasyarakat dengan berbagai kaum dan budaya. Sifat common sense membolehkan kita memahami dan menghormati orang lain di samping mengajar kita sifat bertolak ansur antara satu sama lain. Melalui projek ini, saya mempelajari bahawa sebagai seorang pelajar, kita sepatutnya memupuk sifat common sense yang tinggi dalam diri kita, terutamanya terhadap teman serumah, rakan dan juga masyarakat di sekeliling. Hal ini kerana orang yang mempunyai sifat common sense sudah tentu akan dihormati dan disenangi oleh masyarakat. Oleh itu, sebagai seorang pelajar, kita sepatutnya memupuk sifat common sense agar hidup kita harmoni dan dihormati. Refleksi diri saya sepanjang menjalankan projek ini adalah, kita sebagai pelajar universiti yang hidup bermasyarakat dengan pelbagai agama dan kaum, kita seharusnya mempunyai sifat common sense yang tinggi dalam diri supaya hidup aman dan sejahtera. Tanpa sifat common sense yang tinggi dalam diri, kita sudah pasti akan dipandang rendah dan dibenci oleh masyarakat. Hal ini kerana kita haruslah memahami keadaan dan situasi orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Kerana sifat mementingkan diri sendiri itu sudah pasti akan membawa kemudaratan kepada kita bukan sahaja di dunia, malah juga di akhirat. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mendidik diri kita dan memupuk sifat common sense dalam diri masing-masing. Salam sejahtera. Apa yang saya telah fahamkan tentang common sense ialah common sense memainkan peranan yang penting ke arah pembentukan sasial kita. Mengikut kamus Dewan, common sense bererti kelakuan supaya boleh mengawal diri sendiri dan patuh kepada tata tertib. Dari sudut saya, masalah kurangnya common sense dalam kalangan pelajar mempercepatkan lagi pengaruh yang tidak baik masuk ke dalam diri pelajar. Pelajar seperti ini bertindak mengikut perasaan tanpa mengira batasan. Konklusinya, kita semua perlu bertindak mengikut amalan atau sikap common sense yang baik dalam kehidupan harian kita. Sekian, terima kasih. Apa yang saya dapat daripada isu ini ialah, pelajar yang tidak mempunyai sikap common sense dalam diri tidak akan disegani ramai. Daripada projek SSR ini, saya dapat konklusinya, common sense ni sangat penting. Tak kisah orang tua ke orang muda, semua perlu ada common sense. Kalau korang rasa dihormati, cuba untuk hormati orang lain terlebih dahulu. Tugasan ini dapat meningkatkan tanggungjawab dan kami dapat mempelajari cara berkomunikasi yang berkesan secara atas talian mengikut situasi individu dan tempat walaupun jarak jauh. Terima kasih. Sebagai seorang Muslim, melakukan kebaikan adalah satu perkara yang amat dituntut dalam menjalani kehidupan seharian. Apatah lagi, Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Hadis riwayat Ahmad.
Sebagai pelajar, kita haruslah mempunyai nilai common sense yang sangat tinggi agar dapat bersosial dengan orang ramai dalam situasi yang selesa dan aman.